aplikasi MySejahtera. Namun lain pula ceritanya di sekolah. Kod QR digunakan untuk merekod kehadiran pelajar, sasiah koku kurikulum, ibadah dan pembayaran. Buat julung kalinya ciptaan anak tempatan, student QR My Futurity Global menghasilkan lencana QR inovasi pertama dunia untuk kegunaan sekolah untuk merekod kehadiran pelajar. Dengan adanya lencana QR, pelajar tidak perlu risau jika kehilangan kad, malah rekod mereka sentiasa mudah untuk dipantau ibu bapa. Selain berdefinasi tinggi, rekaan lencana QR juga sangat menarik dan berkos rendah. Lencana QR juga mendapat permintaan yang luar biasa daripada sekolah di Malaysia dan luar negara sejak dilancarkan awal Februari lalu. Sekolah yang berminat boleh melawat www.studentqr.com untuk membuat tempahan. Purple just to warm up walls. Walls top of turkey just to start a thing. Not too close with purple just to walls top of turkey just to start a thing. Not too close with purple just to warm up walls. Walls top of turkey just to start a not too close with purple just to warm up walls. Walls top of turkey just to start a thing. Not too close with purple just to fuck niggas on my radar. Shoot you crack a dog on them, turn them to some gator shots. Iced out watch, round, 10 o'clock. Round, keep it in, it's 3 o'clock. 3, 4 o'clock, 4, 5 o'clock, 6 o'clock. Not too close with purple just to warm up walls. Stop the turkey just to start a thing. Not too close with purple just to warm up walls. 3, stop the turkey just to start a thing. Not too close with purple just to warm up walls. Stop the turkey just to start a thing. Not too close with purple just to stop the turkey just to start a thing. Not too close with purple just to warm up walls. Stop the turkey just to start a thing. Not too close with purple just to warm up walls. 3, stop the turkey. It's 3 o'clock, 3, 4 o'clock, 4, 5 o'clock, 6 o'clock. I'm gon' talk. If I do, I'm back to the block. I got rocks, big bills, big Saya mula tahu tentang sistem ni melalui sekolah anak saya. Yang mana anak saya belajar di Sekolah Menengah Fi Al-Amin di Bangi. Tengok dia ada sistem yang membolehkan dia membuat kebajikan dan direkodkan. Sistem ni bagus dari segi cara markah tu direkodkan. Sistem sebelum ni adalah berbentuk manual dan juga cikgu kena key in kan setiap merit yang pelajar tu buat. So it's quite hassle for them. So bila ada sistem macam lebih memudahkan lah. Everything dia boleh key in automatically. Pelajar ni bila dia dapat point dan merit, ia akan menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk dapatkan lebih banyak merit lah dan berbuat kebaikan. Amal dan student QR terbaik. Assalamualaikum. Hai guys. Macam mana ibu bapa mendapat report tentang perkembangan pendidikan anak-anak mereka? Kalau dulu ibu bapa akan diberi kad laporan ataupun report card setiap semester. Lepas tu zaman berkembang lagi, ada satu sesi namanya report card day, di mana ibu bapa dia pergi ke sekolah, dapatkan laporan daripada guru-guru tentang perkembangan anak-anak. Itu pun kena tunggu mungkin akhir tahun ataupun pertengahan tahun. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi,
boleh mengetahui perkembangan anak-anak, laporan anak-anak sama ada yang baik ataupun yang buruk, hari-hari, setiap minggu, setiap bulan. Tak payah tunggu akhir tahun ataupun pertengahan tahun. Bagaimana caranya? QR code. Tambahan pula sekarang semua dah biasa scan QR code kan. Jadi inilah ruang dan peluang untuk memotivasikan anak-anak sentiasa bersemangat untuk buat benda baik. Macam mana caranya? Kat sekolah, biasanya kita selalu dapat laporan yang negatif tentang anak-anak kita. Dan bila dia buat benda baik, dia tak diberi ganjaran dan dia tak diberi pengiktirafan di atas kebaikan dia buat. Akhirnya, dia tak bersemangat untuk jadi budak yang baik. Tetapi dengan kad QR ni, setiap kebaikan yang dia buat, dia tolong cikgu angkat buku pergi kelas, dia bagi payung kat cikgu ketika hujan, dia tolong pelajar-pelajar yang lain ketika susah. So kebaikan yang dia buat tu, dia akan scan QR ini dan anak tersebut dapat point. Dan ibu bapa pun boleh akses melihat apakah kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh anak-anak mereka. Cara tampalan lencana. Anda boleh menggunakan mesin jahit atau jahit sendiri. Pastikan anda tidak terjahit di bahagian QR code. Saya kini berada di Shenzhen, kilang di mana kita membekalkan rencana QR untuk seluruh sekolah di Malaysia. Di dekat sini tempat kita menghasilkan rencana QR dalam skala yang besar. Rencana ini bukan sahaja rencana yang boleh kita integrasi dengan sistem, tapi kita juga nak pastikan bahawa rencana ini boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Kualiti yang dicetak pastinya kalau rencana QR itu kita masukkan dalam mesin basuh atau kita keringkan di dryer, color itu tidak akan lentur. Jadi itu salah satu kualiti yang kita telah cuba pastikan supaya rencana yang digunakan oleh pelajar ini tak lasak. Jadi kita akan hasilkan rencana QR yang pertama di dunia.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang hadir pada malam ni untuk kita sama-sama ikuti bengkel perekodan modul karakter Johor, murid Johor menggunakan aplikasi KRMJ AI. Okay, saya Cikgu Fazli akan bersama-sama cikgu-cikgu pada malam ni. Saya akan menerangkan penggunaan dari segi aplikasi student QR dan kemudian saya akan menerangkan bagaimana kita nak gunakan aplikasi student QR ni dengan mudah. Okey, izinkan saya untuk kongsikan skrin saya. Okey, so hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak gunakan aplikasi. Kemudian bagi admin yang menguruskan di sekolah, okey, nanti kita akan tengok bagaimana kita nak menguruskan aplikasi student QR ni. Okey, so saya harap cikgu-cikgu dah ready untuk kita sama-sama melihat penggunaan aplikasi student QR ni. Okay, so aplikasi student QR ni kita boleh install sama ada dalam telefon ataupun peranti Android ataupun kalau cikgu-cikgu yang menggunakan Apple devices, okay, cikgu-cikgu boleh install juga. Okay, ada iPhone, ada iPad ke. Okay, kemudian untuk Android ni tak perlu phone yang canggih-canggih. Okay, so yang biasa-biasa pun dah boleh support untuk aplikasi student QR ni. Okay, so langkah yang pertama kita akan pergi ke Google Play untuk Android dan untuk iPhone, okay, kita boleh ke App Store. Okay, so paparan dia mungkin berbeza sedikit, okay, untuk pengguna Android dan juga pengguna iOS. Okay, so tanpa buang masa, bila kita dah buka ke Google Play ataupun kita dah buka ke App Store, okay, sebelum tu izinkan saya untuk gunakan mouse highlighter ni, okay, supaya cikgu-cikgu boleh nampak kat mana yang saya klik nanti. Okay, so kita klik, kita ke seterusnya. So kalau nak install, okay, biasanya cikgu-cikgu bila dah beli phone baru tu, selalunya kita akan buka Google Play ataupun App Store ni untuk kita install apps. Okay, so caranya, okay, pergi di bahagian search, okay, boleh search student QR dan kemudian untuk iPhone, okay, kita boleh search kat sini student QR dan cikgu akan jumpa paparan seperti ni. Okay, so kalau tengok dekat sini dia punya storage yang diperlukan hanya 21 MB sahaja. Okey, tak besar sangat. Okey. Dan dia tak mengganggu keseluruhan sistem cikgu lah. Okey, dia tak ada slow sangat. Okey, kemudian caranya untuk aplikasi untuk device Android, cikgu boleh klik di bahagian install kat sini. So siapa-siapa yang masih belum install pada malam ni, kita boleh klik pada install. Dan kemudian di bahagian iPhone ni, okay, so kita boleh klik dekat logo cloud dekat sini and then download. Okay, so kalau cikgu-cikgu menggunakan bahasa Melayu, okay, mungkin kat sini dia akan berubah lah. Okay, install ni dia akan menggunakan perkataan bahasa Melayu iaitu pasang. Okay, cikgu boleh klik dekat situ dan tunggu sehingga dia selesai memuat turun dan kemudian kita boleh buka app student QR kita. Okay, so bila kita buka, so ini paparan yang cikgu-cikgu akan nampak. Okay, so dia akan berikan sedikit tutorial, okay, ataupun mengenai penerangan ringkas mengenai aplikasi student QR. Okay, selalunya bila kita install tu kita akan skip lah, kita akan next je tanpa membaca. Tapi malam ni saya akan terangkan satu persatu apa yang terpapar di situ. Okay, so kalau kat sini
scan student QR, scan up to 10,000. Okay, so untuk aplikasi student QR ni tak perlu scan satu persatu, scan satu, key in satu, scan satu, key in satu. Tak perlu macam itu. Kita boleh scan up to 10,000. Kalau sekolah cikgu ada 10,000 murid, rasanya tak adalah satu murid, ada 10,000 murid terus. So dia support up to 10,000 student, okay, and then cikgu boleh scan secara pukal, okay, boleh scan ramai sekaligus, dan kemudian kita boleh add behavior, okay, kita boleh award behavior tersebut. Okay, so kemudian kita klik next, okay, dia akan pergi ke kat sini. Kita boleh assign behavior. Okay, so segala perilaku baik murid-murid kita boleh masukkan dalam aplikasi student QR ni. Okay, so bukan sekadar sasiah, kita boleh juga masukkan attendance, okay, kemudian perekodan yang lain. Okay, so bagi cikgu-cikgu yang baru menyertai live pada malam ni, cikgu boleh tunggu sehingga tamat bengkel kita. Hari ini kita akan berikan juga pautan kehadiran untuk cikgu-cikgu dapatkan sijil. Okey, kemudian jika terdapat sebarang pertanyaan, don't hesitate lah. Okey, cikgu-cikgu boleh typekan di ruangan chat dan kemudian tim daripada student QR akan jawab pertanyaan cikgu. Okey, jangan malu-malu dan jangan segan-segan. Boleh tanya dalam ruangan live chat. Okay, so kita klik next lagi. Kita akan jumpa kat sini effortless management. Okay, so bila menggunakan aplikasi student QR ni, so saya gunakan aplikasi student QR ni back in 2020 kalau tak silap lah, 2021 macam itu. Ketika itu berada di SK Taman Bukit Indah. Okay, dan dia memang sangat-sangat menyenangkan. Okay, dia sangat-sangat menyenangkan dari segi perekodan dan juga pengurusan data yang lain. So, once dah siap, cikgu akan jumpa kat sini get started. Once kita klik get started, dia akan tanya untuk kita sign in. Okay, so sign in ni, okay, saya difahamkan cikgu didaftarkan menggunakan ID Delima. Okay, cikgu bolehkan gunakan ID Delima cikgu di atas ni. Kemudian password ni, cikgu masukkan password yang dibekalkan kepada sekolah cikgu. Cikgu boleh masukkan dan kemudian cikgu boleh masukkan password. Kalau cikgu terlupa password, cikgu boleh klik dekat sini forgot password ataupun cikgu boleh berhubung dengan admin di sekolah. Okay, nanti admin akan bantu. So once kita dah masukkan ID, email kita sebagai ID, kemudian juga kata laluan di password ni, kita apps ni akan minta kebenaran untuk akses cikgu-cikgu punya kamera. So memandangkan aplikasi ni basically dia menggunakan kamera untuk kita scan QR tersebut. So of course lah we have to grant the permission. Okay, cikgu-cikgu kena benarkan mereka grant permission ni. So cikgu-cikgu jangan risau, dia tak apps student QR ni dia tak mengakses lah kamera ni ketika lain, okay, ketika masa yang lain dia tak adalah akses kamera ketika cikgu tidur ke, okay, ataupun tengah cikgu mengajar ke, okay. Dia hanya guna bila cikgu on kan apps ni, okay. So of course lah cikgu kena pilih di bahagian yang purple ni, janganlah skip kat sini. Kalau skip kat sini nanti tak boleh guna kamera. So grant permission, okay, dia akan prompt lagi sekali tanya untuk benarkan ataupun tidak. Okay, ni kalau bahasa Melayu dia akan tanya ni lah, benarkan QR points, mengambil gambar dan merakam video. Okay, so kat sini cikgu klik kat sini, benarkan. Okay, kemudian dah dia akan tunjuk satu video tutorial menggunakan YouTube. Okay, so memandangkan cikgu dah join session saya pada malam ni, okay, cikgu boleh skip je lah tutorial kat sini ataupun cikgu nak tengok nanti pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita akan go through satu persatu bagaimana nak menggunakan aplikasi student QR ni. Okay, so kalau cikgu nak tengok, cikgu boleh klik kat sini play with YouTube. Okay, nanti dia akan buka YouTube. Dan kalau tak nak,
you can skip for now. Okay, boleh skip. Okay, so kita akan nampak paparan seperti ni. Okay, sepatutnya kat sini adalah paparan kamera lah. Kat mana kita halakan kamera tersebut, kita akan nampak paparan tersebut. Okay, yang ini saya letakkan kertas warna putih lah supaya tak ada nampak gambar yang lain-lain. Okay, so ini adalah kawasan blank kat sini adalah paparan kamera. So kita akan go through satu persatu, kiosk mode, mute tu apa, reset tu apa, untuk apa, history tu untuk apa, list tu untuk apa. Okay, kemudian construct tu apa, progress tu apa, attendance tu apa. Okay, yang ini untuk kita award behavior. Okay, so saya harap cikgu dah ready untuk kita teruskan. Kalau belum install tu boleh terus install. Okay. Okay. So yang ini, kalau kita nak scan satu murid, macam saya cakap tadi, ini adalah paparan kamera kan. So bila kita halakan kamera kepada kad pelajar, kad ataupun QR badge pelajar, kita akan nampak paparan seperti ini. Dan kemudian dia akan pop up satu ni, warna purple ni kat sini. Dia akan keluar siapa nama pelajar tersebut. Okay, so make sure nama yang kat sini adalah sama yang terpapar di kad pelajar tersebut. Okay, selalunya tak ada masalah lah. Okay, so kalau kita scan satu, dia akan keluar dekat sini pun satu. Nampak tak? Okay, so satu saja kat sini. Okay, so maksudnya kita hanya scan satu murid sahaja. Macam saya cakap tadi, kita boleh scan ramai-ramai kan? Kejap lagi saya tunjukkan. So once kita dah scan satu pelajar ni, kita boleh klik terus award behavior. Okay. So kalau kita nak scan satu lah. Okay, yang ini kalau kita nak scan beramai-ramai sekaligus. Okay, kita ada nampak ramai ni kad ni kat sini. Okay, ada banyak QR kat sini. Okay, so bila kita scan, okay, nama dia akan terpapar di sini. Okay, dan sebenarnya kita dah scan seramai berapa orang kat sini? Dah 9. Kalau cikgu dah boleh nampak, dia terpapar dekat situ 9. Okay, so dekat sini kita dah scan 9 murid dan nama dia akan terpapar dekat sini. Kalau pelajar dia pegang tu, kita boleh lalukan aja kamera kita tu, scan. Okay, so kemudian kita boleh award behavior. So bila kita klik award behavior, dia akan keluar kad behavior dekat sini. So kalau kita nak assign behavior tersebut, kita boleh ambil daripada sini lah. Okay, so kad ni besar. And then kalau kita nak scroll, macam banyak sangat ke bawah ni. Okay, so dia ada shortcut dia, kita boleh klik dekat sini, all item. Okay, so bila kita klik dekat all item ni, dia akan keluar seperti ni lah. Okay, so kita boleh scroll mana satu sasiah yang kita nak award ataupun mana satu yang kita nak berikan kepada pelajar kita. So yang ada 3 garis ni, cikgu boleh rearrange dia, nak letak di atas ke bawah ke. Okay, yang mana selalu guna tu letaklah di atas. Okay, untuk memudahkan kita memilihnya. Okay, so dia akan nampak ataupun biasa kita akan nampak seperti inilah. Okay, so bila kita dah pilih contoh satu iaitu SSDM, membersih kawasan ataupun bilik khas. Okay, so dekat sini paparan dia masih kosong, nampak tak? Behavior dia ni masih kosong. Kosong. Kalau kita nak tambahkan point, kita boleh tambah dekat sini, button tambah. Kalau kita nak remove dia, kita boleh klik button subtract ni lah, yang tolak ni. Okay, yang ini remark ni kalau kita nak tambah apa-apa catatan, okay, terhadap behavior tersebut. Okay, so kalau kat sini saya dah tekan ni, tadi kosong kan, saya dah tambah kat sini 1. Sekarang ni kat sini dah ada 1 point. So total dia berapa point dia dapat ni? 4 point. Okay, pada 23 Mei lah. Okay, so kita next. Okay, ni macam saya cakap tadi, kalau kita nak add remark ni kalau kita nak letakkan apa-apa catatan, apa-apa nota ataupun apa-apa maklumat tambahan. Okay, so untuk remark ni bukannya compulsory. Okay, kalau nak buat boleh,
Tak nak buat pun tak apa. So bergantung kepada pilihan cikgu dan bergantung kepada aktiviti cikgu tersebut. Okay, so kalau yang ini menghias bilik kan, hiasan bilik yang sangat bagus. So kita klik OK. So once kita dah siap, okay, dia akan buat satu summary macam ni untuk mengelakkan human error ataupun cikgu terlajak submit ke ataupun cikgu tersalah submit ke. Dia keluar dulu submit summary kat sini, before submission summary lah. So cikgu-cikgu boleh semak balik betul ke tidak menghias bilik 1 point untuk part student, so total is 4 points. Sama juga seperti ni. So kalau yang mana yang salah tu, cikgu boleh klik button tong sampah kat sini, trash bin ni. So boleh klik kat situ, nanti dia akan hilang. So once cikgu dah confirm, cikgu klik kat sini, I hereby confirm that this data is accurate. So once once data ni dah accurate, so cikgu-cikgu boleh submit. So, saya harap cikgu-cikgu clear kat sini ni summary. Ini di bahagian atas ni kita ada satu button, satu icon calendar. Dia klik kat situ, bawah tu change. Biasanya kadang-kadang kita terlepas nak scan ataupun pada hari tu kita busy sangat ke, kita boleh backdated. Dalam app Student QR ni kita boleh backdated. Contohnya pelajar hari tu dia tak bawa kad ke, ataupun kita terkejar-kejar masa ke, ataupun kita terlupa bawa phone ke, tapi kita dah take note nama-nama pelajar yang membantu kita tu. So dari situ kita boleh backdated. Contohnya kita klik dekat situ change, dia akan keluar tarikh pada hari tersebut lah. Slide ni buat pada 23 Mei. So kat sini, so dia ibarat tarikh hari ni lah. So kita boleh pilih tarikh apa yang kita nak. Contoh kita nak pada 22 hari bulan. So maksudnya hari semalam. So klik 22 hari bulan dan kita klik OK. So nampak tak? Sekarang ni dia dah berubah. Tadi 23 Mei, sekarang dia dah 22 Mei. So maksudnya yang ini backdated. So apps ni juga support untuk backdated. Kemudian dah siap semua. Klik submit. So bila kita dah submit, dia akan kembali ke paparan asal lah. So yang itu clear kan? So selain kita menggunakan kamera, kadang-kadang saya pun tahu ketika di sekolah ada pelajar kadang-kadang kad dia hilang, kad dia tertinggal dekat dalam bas ke, dalam van ke, kad dia tertinggal di rumah ke, ataupun dia misplaced somewhere else. Ketika tu kita nak award pelajar tersebut. So takkanlah pelajar yang tak dekat tu kita biarkan kan. So kita boleh pilih daripada list. So daripada list ni kita akan jumpa semua pelajar yang ada di sekolah tersebut. So yang ini demo account. Tak ada kena-mengena dengan mana-mana student lah. Ini rekaan semata-mata ni so kat sini dia akan nampak dekat sini whole school. Whole school ni maksudnya keseluruhan sekolah. Takkanlah kita nak scroll semua sekali. Dia susah lah. So kita boleh klik dekat atas ni. Dan kemudian dia akan terpapar kelas mana yang kita nak. So dia akan terpapar semua kelas yang ada di sekolah tersebut. Sama juga yang ini kita boleh rearrange. So kita boleh rearrange kelas mana yang nak first. Kemudian kita pilih kelas lah. Contohnya saya nak pilih kelas 1 tun. Saya mengajar 1 tun. So saya boleh pilih dekat sini. Jika melibatkan semua pelajar, saya klik dekat sini select all. Bila select all, semua pelajar ni akan dipilih. Kalau kita klik select all apa dia akan jadi? Nampak tak? Bila select all, kita akan nampak semua tick akan ditandakan tick warna purple. So semua sekali total 12 student yang dipilih.
Okay. So once dah dipilih macam itu, kalau pelajar mana yang tak terlibat dengan kita nak award behavior tersebut, okay, kita boleh untick. Kita boleh untick nama pelajar tersebut. Klik kat sini, klik dekat sini. Okay, so daripada 12 tadi dah tinggal 10. So maksudnya 10 pelajar yang kita pilih. Okay, so kemudian once kita dah pilih, kita boleh klik dekat sini lah, award behavior, dan langkah tadi sama seperti yang kita scan QR tersebut. So kita add item apa yang kita nak. Okay. Selain kita boleh cari kelas kat sini, kita boleh terus search student kat sini. Kita type nama, kita dah tahu kan, selalunya kita dah hafal nama-nama student kita ni. Okay, typekan nama student kat situ, kita boleh tandakan. Senang kat sini, lebih mudah. Okay, so kita award behavior tersebut, dan kemudian macam saya cakap tadi, dia ada tanya summary kat sini. Okay, so summary kat sini. So once dah confirm everything, okay, klik dulu yang sini. Kalau tak klik kat sini tak boleh submit. Okay, make sure dekat tick box ni dah ada I hereby confirm that this data is accurate, and then barulah cikgu boleh submit. Okay. So setakat ini harap cikgu clear. Okay. Dan cikgu boleh, kalau yang mana yang tak faham, cikgu boleh tanya di ruangan live chat. Okay. Tim daripada KRMJ ni pun tengah menjawab soalan-soalan cikgu. Okay. Sekarang kita nak tengok paparan yang di atas ni. Okay, tadi kita dah scan. Okay, kemudian tadi kita dah pilih daripada list. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok features-features yang lain yang ada dalam aplikasi Student QR ni. Okay. This one is my personal favourite lah, cikgu. Saya nak kongsikan dengan cikgu. Ketika gunakan di sekolah, kiosk mode ni saya sangat suka. So that saya boleh letakkan je kamera dekat depan tu, phone. Okay, nanti murid lalu mereka hanya tinggal nak scan saja. Mereka tinggal nak scan dia orang punya QR. Okay, bagi murid yang tak ada kad QR tersebut, kita boleh pilih daripada list. Okay, saya nak kongsikan sedikit mengenai kiosk mode ni. Tadi kalau cikgu perasan daripada video yang awal tadi pun ada contoh penggunaan kiosk mode ni. So apa benda kiosk mode ni? Okay, kalau tadi kalau kita scan QR tu, kita sendiri yang kena halakan kad-kad QR tu kepada kad QR pelajar. Kalau yang kiosk mode ni, pelajar sendiri yang scan dia orang punya QR. So boleh klik dekat kiosk tu, okay, nanti dia akan tanya nak gunakan front camera ke nak gunakan right camera. Front camera ni ni saranan peribadi saya, gunalah front camera. Kenapa gunakan front camera? Sebab pelajar tu dia boleh alignkan kad dia tu. Kalau dia pegang kad tu, dia boleh alignkan dengan kamera. Okay, nanti dia akan scan. So kalau macam kalau kita scan QR tadi dengan kita pilih daripada list, kita kena masukkan manual satu persatu. Tapi untuk kiosk ni senangnya kita dah siap-siap kita nak award apa. Okay, contohnya cikgu nak ambil attendance. Okay, cikgu nak ambil kehadiran koko, cikgu nak ambil kehadiran itu yang biasa saya gunakan lah sebelum ni. Okay, saya letakkan dua tablet di dua pintu masuk utama sekolah. Pelajar yang masuk dia scan sendiri QR dia. Okay, dan daripada situ cikgu-cikgu kelas dah boleh nampak kehadiran dia dalam app Student QR. So cikgu-cikgu, guru-guru kelas ni dah meringankan beban guru-guru kelas, tak perlu lagi bekerja-kerja ke kelas masing-masing untuk dapatkan data kehadiran. Okay, dia sangat-sangat memudahkan dan memang saya dah gunakan sebelum ni, memang menyenangkan lah. Okay, kita dah siapkan siap-siap. Okay, yang ni cikgu boleh gunakan front camera lah. Kalau cikgu prefer, mana tahu lah cikgu dah beli iPhone yang mahal tu yang ada 3 kamera, cikgu nak gunakan 3 rear camera dia pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kalau gunakan rear camera, cikgu onkan dia punya bunyi. So that kalau dia scan, dia macam kat pasar raya tu, cikgu scan, kita boleh dengar bunyi dia. So maksudnya kita dah berjaya scan. Okay, so kita dah pilih front camera kat sini. Okay, and then
dia akan keluar paparan seperti ni. Okay. So dekat sini kita nak rekodkan apa? Kat sini kita boleh kita nak rekodkan attendance. Okay. Kalau kita nak benda lain kita boleh masukkan. Okay. Kalau dulu kita ada rekodkan suhu kan di sekolah kan. Okay. Kita nak masukkan remark lah. Dulu kalau kita nak rekodkan suhu, saya akan onkan remark ni so that bila pelajar scan, kita boleh masukkan suhu dia. Okay. Contohnya 36.7 darjah Celsius. Okay, tu kalau before this. Okay. Ataupun di dalam kelas ada cikgu Nurun. Kalau cikgu tengok TikTok student QR, okay, dalam tu cikgu Nurun tu dia ada buat kehadiran record ni yang hantar buku. Okay, dia letakkan phone satu. Siapa hantar buku dia scan. Siapa hantar buku dia scan. So nanti kita akan ada nampak record pelajar-pelajar yang hantar buku kerja untuk homework. So adanya data tu memudahkan kerja cikgu untuk tengok siapa yang kerap tak hantar, siapa yang paling rajin nak hantar. Okay, so ni attendance. So kita boleh setkan. Okay, ni kalau kita nak setkan attendance. So kita boleh schedulekan dia pukul berapa, daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Contohnya datang awal ke sekolah. Okay, 7 hingga 8 pagi. Mungkin di sekolah kebangsaan mungkin lebih awal lah. Okay. Kalau datang awal sekolah pukul 6, contohnya 6 hingga 6.30 pagi. Okay. So kita nampak kat situ lah. So kita boleh tambahkan, kita klik kat sini untuk tambah. Kita nak schedulekan apa. Okay, so kalau kita tambah kat situ, kita boleh add schedule kat sini. Okay, kita setkan masa pukul berapa sampai pukul berapa. Okay, kat sini kita boleh change. Okay, task dekat sini kita boleh create. Kita kalau tak nak task dekat sini, kita boleh pilih task-task yang lain dan then kita boleh create. So once kita dah create, okay, yang ni kalau kita setkan masa yang tadi saya cakap tadi, okay, make sure pagi dengan petang tu betul okay. So yang ni kita pilih, contohnya saya nak add kehadiran perhimpunan, okay, contohlah, okay, kalau kehadiran murid pada hari tu 600 tapi perhimpunan selalu macam sikit je, tak sampai pun 600. Mungkin kita tertanya-tanya kat mana pelajar-pelajar kita ni kan. So bagaimana kita nak dapatkan data siapa yang hadir kepada perhimpunan tersebut. So kita onkan kat sini kehadiran perhimpunan. So siapa yang hadir dia akan scan sendiri, nanti kita akan dapat data tersebut. Okay, so nampak tak dia akan ada macam ni lah. So dalam ni juga kita boleh lockkan kiosk mode tersebut. Okay, kalau kita lock ni, tak adalah pelajar-pelajar kita suka-suka hati pula pergi tukar daripada kehadiran perhimpunan tu kepada kehadiran pergi haji ke apa ke kan. Okay, pelajar kita tak boleh nak tekan-tekan dekat phone kita tu. Okay, tapi kena ingatlah 6 digit code tu. Okay, boleh letakkan 6 nombor. Boleh gunakan 6 nombor IC cikgu yang depan tu ke ataupun apa-apa nombor favorite cikgu lah. Okay, so masukkan kat sini. Okay, kemudian dia akan minta lagi sekali confirm your 6 digit code. Okay, masukkan kod. Okay, kemudian bila dah selesai, nampak tak dia akan warna biru kat sini. Okay, kalau tadi kita boleh lock, sekarang kita boleh unlock. Okay, so once dah siap scan, kita dah letakkan phone kat situ. Okay, dah habis kita kutip data tersebut, kita boleh unlock. Okay, so once kita dah unlock, kita selepas dah habis tu kita boleh unlock lah. Untuk unlock kita kena masukkan balik pin yang kita setkan tersebut. Okay, so ini bila pelajar kita lalu depan kiosk mode atau depan phone kita ataupun depan tab kita. Okay, so dia lalu dia hanya halakan kad tersebut ke kamera dan kemudian dia akan terus recordkan. Kita tak perlu nak add behavior dah. Kita tak perlu nak add behavior satu persatu. Okay, so kat sini sangat-sangat memudahkan lah. This one my favorite features lah ketika menggunakan di sekolah. Okay, senang sangat-sangat, letak phone je. Ada kalau sekarang kan it's normal, cikgu-cikgu ada 2 phone ke kan. Okay,
boleh gunakan satu phone lagi tu untuk gunakan dalam kelas. Okey. Kalau dulu pun cikgu-cikgu kalau ingat kita ada dapat telefon daripada YES tu kan. Yang itu pun boleh gunakan telefon daripada YES tu. Okey. Dekat sini bila pelajar dia lalu dia letak kad QR dia terus award. Okey. So kalau cikgu nak unlock balik, okey, klik pada unlock tersebut dan kemudian unlock semula dan kemudian tick lah. Okey, nanti phone cikgu akan boleh guna seperti biasa. Okey, so setakat ini saya harap cikgu clear. Ada pertanyaan boleh tanya di ruangan live chat. Okey, nanti suka untuk saya umumkan ada juga link kehadiran nanti sebelum habis tamat session kita pada malam ni, dan cikgu akan diberikan sijil digital lah. Okey, nanti cikgu jangan lupa isi kehadiran. Dan sijil-sijil yang cikgu dapat tu sebenarnya cikgu boleh daftarkan dalam SPLKPM untuk kursus luar. Okey. So seterusnya kita kalau kita dah unlock dia akan keluar macam ni lah, dia akan tulis satu message kecil kat sini, screen unlock. Okey, sekarang tadi kita dah tengok. Okey, kalau mute ni kalau cikgu tak nak bunyi, kalau kita scan macam dekat nak bayar tu kan, dia ada bunyi tit tu kan. Okey, kita boleh off kan lah kalau kita nak mute kan, kita tak suka. Okey, kalau ni untuk reset. Okey, kalau cikgu dah scan, salah lah, cikgu boleh reset balik. Okey, kita tengok history ni untuk apa sebenarnya. Okey, kelebihan aplikasi student QR ni, dia tak semestinya kita ada internet. Okey, so kat sinilah ada history. Apa benda tu untuk history? Kalau phone kita tak ada internet, kita masih boleh gunakan aplikasi ni. Kita boleh scan QR pelajar dan kita boleh award behavior kepada pelajar. Tapi jika kita tak ada internet, dia akan terpapar di bahagian pending. Okey, maafkan saya. Okey, so di bahagian pending ni ketika masih tak ada internet ataupun masih belum sync dengan di database student QR. Okey, contohlah kalau cikgu ada masalah dengan telefon pada hari tu, okey, phone tak nak berdiri kerjasama, tak ada internet slow, it's normal kan benda-benda ni terjadi. So itu tidak mematahkanlah usaha cikgu untuk menggunakan aplikasi student QR. Cikgu boleh scan macam biasa, dia akan masuk pending sini. Okey, so macam mana nak masuk, nak dia nak sync dia ke dalam sistem? Cikgu-cikgu jangan risau, once dia dah connected to the internet, okey, dia akan auto submit. Once dah submit, nanti dia akan masuk di bahagian submitted macam ni. Okey, submitted ni maksudnya dah sync lah, full data, fully sync. Okey, tapi nampak kat sini ya, please note it takes 2 or 3 minutes for the data to be fully synchronized. Okey, so tunggu sekejap, kadang-kadang tak sampai pun 2-3 minit, tak sampai berapa saat pun dah actually dah fully synchronized. So yang submitted, kita akan nampak balik history kita yang kita dah submit tersebut. Kita tengoklah macam ni, Ahmad Haziq 1 tun 23 Mei dapat 1 point. Okey, tapi walaupun dia tetap dapat award untuk datang lah, tapi remark dia lambat. Okey, walaupun dapat behavior tersebut, okey, ataupun kehadiran dia hadir, kita boleh remark kat sini, dia late. Okey, so segala ni kita boleh cari daripada sinilah. Okey, contohnya kita nak cari nama Adam. Okey, kita tengok ada tak data yang Adam. Okey, so kita boleh cari, buat carian di atas ni. Okey, kalau ada nanti dia akan keluar lah. Okey, so harap-harap cikgu clear that one. Dia ada history. So banyak kelebihan apps ni. Ini membuatkan saya sukalah gunakan ketika berada di sekolah dan memudahkan kerja-kerja perekodan saya ketika itu. Okey, sekarang kita nak tengok pula yang di bawah ni. Okey, dia ada construct. Apa benda tu construct sebenarnya? Kemudian dia ada progress. Okey, so apa itu progress? Okey, dan kemudian
dia ada attendance. So apa tu attendance? Okay. So attendance tadi kan macam saya dah cakap-cakap tadi kan. Okay, nanti saya akan tunjukkan satu persatu macam mana kita nak recordkan attendance. Okay, sekarang kita nak tengok dulu yang first one ni, construct. Okay, construct ni contoh yang terbaik adalah PBD, pentaksiran bilik darjah. So dalam pentaksiran bilik darjah ni dia ada TP dia. Tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2. Okay, sampai 6 kan ada TP 6. Okay, macam mana kita nak record? Kita boleh gunakan construct ni. Okay, so macam mana nak guna? Okay, jom kita tengok. Okay, so kita boleh pilih dulu nama pelajar ataupun kita boleh scan. Okay, kemudian kita pilih construct. Okay, okay, saya tunjukkan lagi sekali Okay, so kita pilih murid daripada list ataupun kita scan dulu. Kemudian pilih construct. Okay, kemudian kita akan jumpa paparan seperti ni. Construct ni kita boleh setkan. Okay, nanti minta admin setkan dalam portal admin. Okay, so bila masuk dalam portal admin, so kita akan jumpa paparan seperti ni. Okay, so yang ini kita dah setkan. Contohnya ada tak bahasa Bugis ni, contoh je lah Okay, kelancaran berbicara, okay, dia ada sampai level 5, pendengaran yang bagus. Okay, kita boleh bagi rating kepada pelajar tersebut ataupun tahap penguasaan pelajar tersebut. So yang ini pun boleh kita letakkan sebagai rating pun boleh, tak ada masalah. So kalau kita pilih contohnya kelancaran berbicara, dia berada di nombor berapa. So contoh, okay, so bila kita klik sahaja pada nombor 4 tersebut, okay, nampak tak dia akan bertukar warna. Okay, yang belakang ni menjadi warna kelabu dan kemudian yang kat sini dah jadi warna hijau. Okay, kemudian kita pilih lagi pendengaran yang bagus ni di tahap berapa. Okay, so pendengaran dia bagus. So kita klik pada button nombor 5 ni. Okay, dah selesai, kita klik done. So cikgu-cikgu boleh setkan lah. Okay, untuk PBD tahun 1 ke, PBD matematik ke, apa-apa subjek yang cikgu ajar lah, bergantung kepada subjek ataupun perkara yang cikgu nak recordkan dalam ni. So kemudian kita next. Okay, kita klik down tadi kan. Okay, so dia akan dah masuk ke dalam sistem. Okay, itu adalah construct. Sekarang pula kita nak tengok progress. Okay, progress ni kita boleh setkan satu target untuk pelajar kita untuk capai. Okay, contoh mudah lah. Okay, sebelum ni saya mengajar matematik. Okay, saya nak record pelajar saya ni. Siapa yang dah hafal CV 1? CV 1 senang lah. Siapa yang dah hafal CV 8? Siapa yang dah hafal CV 9? Siapa yang dah hafal CV 7? So saya boleh setkan dekat progress ni. Okay, dan kita boleh tengok balik. So macam mana nak buat? Caranya sama je. Kita kena pilih dulu sama ada nama pelajar daripada list ni ataupun kita boleh scan QR code pelajar tersebut. Okay, kemudian okay, kita akan nampak ni. Ni adalah progress dia. Progress yang ada lah. Okay, contohnya membaca buku bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris tu contohnya kita setkan. Pelajar kita kena baca 100 buku bahasa Inggeris yang nipis-nipis tu lah. Okay, contoh. Ataupun di sekolah kita ada hadis 40 Imam Nawawi kan. Okay, siapa yang dah hafal ke 40 hadis tersebut? Kita boleh setkan progress. Okay, so kemudian kalau kita tak ada kat sini, okay, cikgu boleh klik di bahagian tambah ni so that kita boleh create kita punya progress sendiri. So bila kita boleh tambah kat atas tu, dia akan ada tanya macam ni, progress title apa, description apa, value kita apa. Kita nak progress complete tu dalam bentuk persen ke ataupun unit pun boleh. Okay, yang ini kita boleh letakkan task image. Kalau cikgu-cikgu tengok dekat sini ada nampak gambar daun-daun dengan orang ni kan. Okay, so kita boleh setkan gambar, kita boleh upload gambar. Okay,
So daripada contohlah, okey, contohnya saya mengajar sastra bahasa Melayu. Okey, progress title kat sini saya tulis membaca buku. Okey, description dia apa? Sastra bahasa Melayu, value unit. So contohnya buku lah ataupun sifir ataupun hadis. Okey, dia menunjukkan perkara yang tersebut. Okey, so contohnya kat sini dia apa yang kita tulis kat sini dia akan keluar kat bawah ni lah. Okey, contohnya progress complete dia kita nak target 100 buku. Okey. So dia ada juga advanced setting kat sini, kita boleh setkan. Okey, kita nak limitkan ke tidak. Okey, contohnya satu hari satu buku je ke. Okey, kita boleh award berapa kali je. Okey. So kita boleh setkan kat sini max limit per submission interval. Okey, kita boleh tengok submission interval daily ke, yearly ke, no limit semua. Okey. So once dah siap everything, kita boleh klik create. Okay. So yang tadi, macam saya cakap tadi, kita pilih dulu nama pelajar kita. Okay. So kemudian kita klik dekat sini, button tambah. Okay. So button tambah dekat sini untuk kita award pelajar tersebut. So contohnya dia dah baca satu buku sastra bahasa Melayu. So dia datang, cikgu saya dah baca. Okay. So cikgu pun kliklah kat sini. Button tambah, okay, and then kita boleh award pelajar tersebut. Okay, so dia akan ada history kat sini. Contohnya Adam Zakir ni, dia dah baca 2 buku. 2% lah, 2% sama dengan 2%. Okay, so kita boleh update. Okay, kita boleh tambahkan. Okay, selain kita boleh tengok macam tu, kita boleh juga tengok progress dalam kelas. Okay, kita klik dekat table ni. Okey, klik dekat table, nanti kita akan nampak keseluruhan pelajar dalam kelas tersebut. Ni contohnya kelas demo ni. Okey, nampak tak Adam Zakir seorang je yang dah pernah baca buku, 2 buku. Yang lain-lain belum start lagi. So progress dia belum ada apa-apa progress lah. Okey. Same goes kalau saya letakkan dekat sini untuk sifir, saya boleh nampak lah. Dia dah hafal sifir berapa. Okey, sampai sifir berapa. Okay, daripada sini kita boleh track progress pelajar-pelajar kita bergantung kepada data apa yang kita nak sebenarnya. Okay, so data-data ni sangat memudahkan dan sebenarnya bila kita boleh adakan analisis balik dan pelajar-pelajar yang belum hafal tu kita boleh berikan perhatian yang lebih lah. Okay, itu untuk progress. Okay, so kita dah tengok yang atas ni semua dan yang bawah ni pun kita dah tengok kedua-dua ni untuk construct dan juga progress. Dan sekarang kita nak tengok attendance. Okay, attendance ni sangat memudahkan. Okay, so kita boleh recordkan dulu dalam app Student QR ni. Okay, sebelum cikgu-cikgu masukkan dalam APDM. Okay, so macam mana nak recordkan attendance ni? Okay, kita boleh klik attendance tu. Okay, so kita boleh pilih kalau ni whole school whole school ni maksudnya keseluruhan sekolah lah. Okay, tapi saya tak nak lah tengok seluruh sekolah, saya nak tengok kelas saya je. Okay, so saya pilih dekat whole school tu, saya boleh pilih kelas yang saya nak. Sekarang saya pilih kelas 1 tun. Okay, so for now kalau setiap hari dia akan no record. Sebabnya belum ada apa-apa lagi record yang kita setkan. Okay, kita tak tahu dia dah hadir ke belum pada hari tersebut. So, takkanlah kita nak klik satu persatu ni, nak attend. So, caranya mudah je, kita boleh mark all attend. Kita boleh klik attend all ni. Okay, kemudian dia akan paparkan seperti ni. Okay, nampak tak? Kita klikkan ni, dia sekarang nampak attend. So, maksudnya semua hadir. Okay. So, kalau kita macam, okay, kalau kita klik lagi sekali attend ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi late. Semua late. Okay, nampak tak? Okay. Kalau kita klik lagi sekali late dekat sini, okay, dia jadi apa? Dia jadi absent. Okay. So, sekarang ni semua absent. Okay, takkanlah macam tu. So, nak kembali asal, kita klik balik absent tu, dia akan jadi attend. So, pelajar kita tengok daripada kelas 1 tu siapa je yang tak hadir. So, yang mana tak hadir tu je yang kita klik. Okay, contoh Haziq ni
lambat. Okay, so saya klik satu, dia akan tandakan warna kuning. So dia maksudnya dia late lah. Okay, kemudian ahli fakih ni tak hadir. So saya klik pada button attend ni, dia akan bertukar menjadi late. Okay, kemudian saya tekan lagi sekali untuk jadikan dia sebagai absent. Sebelum kita jadikan dia absent, kita kena provide reason dulu. Okay, kadang-kadang parents dah beritahu dalam grup WhatsApp cikgu, Ali hari ni tak sihat cikgu, kena COVID contoh, ataupun cikgu, Ali hari ni kena denggi, contohlah Okay, tapi kalau kita kita tak ada apa-apa info daripada parents, okay, dia tulis kat so tiada sebab. Okay, kalau dah berapa hari pun tak ada apa dia, so maksudnya dia ponting lah, kita tak ada apa-apa info kan. Okay, surat pun tak ada, makluman daripada parents pun tak ada, so maksudnya ponting lah tu. Okay, itu contoh. So kita boleh pilih yang mana satu contoh. Okay, contohnya ahli fakih adalah dia cuti sakit. So kita klik cuti sakit dan nampak tak? Dia akan tulis kat sini. Ini adalah reason dia cuti sakit. Saya harap cikgu-cikgu boleh nampak lah. Okay, paparan dia tu kat sini. Okay, dia cuti sakit. So, kita boleh nampak yang lain semua attend. Ahmad Hazid late, ahli fakih dia absent. Dan kita ada reason dia. Okay. Dan untuk mengelakkan human error seperti yang award behavior tadi, dia ada juga attendance summary. Okay, so kita dah tandakan tadi 10 yang attend, 1 lewat, 1 yang absent. Okay. Kalau cikgu rasa macam, salah lah saya tanda, okay, cancel dulu. Nanti dia akan kembali page yang ini. Okay, kalau kita cancelkan. So, kalau cikgu tengok, okay, so dah betul. Cikgu klik submit now. Okay, once cikgu dah submit now, dia akan masuk ke sistem student QR. Okay. Okay, so nampak tak attendance submitted. Kita boleh check analytic kat situ berapa ramai yang hadir, berapa ramai yang tak hadir, kita boleh klik okay. Okay, so saya harap cikgu-cikgu dah tahulah bagaimana nak gunakan student QR. Kita dah go through satu persatu features yang ada dalam student QR ni. Okay, kemudian kita juga dah tengok macam mana nak gunakan kiosk mode. Okay, kita dah tengok juga kalau nak tengok ketika offline. Okay, kemudian kita dah tengok macam mana nak gunakan construct, macam mana nak gunakan progress. Okay, dan kita tengok juga macam mana nak menggunakan attendance. Okay, so untuk cikgu-cikgu dalam cikgu-cikgu KPM kita ni, okay, cikgu boleh pilih lah daftar LDP luar KPM. Okay. So sekarang ni saya nak tunjukkan, kepada cikgu, okay, untuk admin. Okay. So admin, hanya guru-guru admin je yang dapat akses ni. Yang bukan admin dia tak boleh masuk lah menggunakan ID dia. Okay, cikgu boleh dapatkan ID admin. So cikgu boleh masuk ke admin.studentqr.com, okay, /login. Okay, so pautan dia yang ini. So cikgu boleh masukkan lah. Okay, cikgu boleh masuk ke pautan tersebut, kemudian masuk menggunakan email yang diberikan dan kemudian masukkan password yang diberikan juga. Okay, kemudian klik sign me in. Okay, sekejap saya sign balik. Okay, so ini paparan yang cikgu akan nampak. Dia ada dashboard. Dah ready dashboard Okay, so dashboard ni kita boleh tengok dan kita boleh analisis. Dan sebelum kita teruskan dengan kita punya kita tengok dashboard dalam admin QR. Okay, saya nak alu-alukan lah. Okay, saya alu-alukan kehadiran bersama-sama kita iaitu
Cikgu Wafi. Okey, saya stop sharing dulu. Okey, selamat datang Cikgu Wafi. Terima kasih Cikgu Fazli. Okey, so Cikgu Wafi akan menerangkan sedikitlah mengenai untuk progres dari segi KRMJ ni macam mana untuk sekolah-sekolah dalam Johor ni. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Wafi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Johor Leeds. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada rakan-rakan guru seluruh negeri Johor atas kehadiran untuk tuan-tuan dan puan-puan ke dalam live YouTube pada malam ini. Yalah, kita mungkin terpaksa mengambil masa cuti tuan-tuan dan puan-puan, tapi insyaAllah dengan ada rakaman daripada YouTube live ni, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat untuk next session ataupun untuk hari-hari yang berikutnya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, KMJ AI ini berfungsi sebagai, kita lihat modul KMJ telah dilaksanakan sejak daripada tahun 2017 dan sehingga kini tahun 2024 atas permintaan kerajaan negeri, dan KMJ ini juga merupakan idea dan inspirasi daripada pemangku Sultan Johor kita, Tengku Ismail. Jadi kita perlu buat satu pengukuran, penilaian sampai manakah tahap pelaksanaan modul KMJ ni kepada murid-murid di dalam negeri Johor melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, modul ketika ini kita masih sedang menunggu dalam proses pengesahan daripada Menteri Besar Johor, dan insyaAllah bila Menteri Besar telah memberi tanda tangan dalam modul tersebut, dan kita akan edarkan kepada tuan-tuan dan puan. Dan selain daripada itu juga, kita juga akan memasukkan modul ini ke dalam aplikasi KMJ AI ini supaya memudahkan rakan-rakan untuk menyemak dan juga untuk menggunakan modul secara online. Jadi untuk segala pertanyaan dan persoalan berkaitan dengan macam murid transfer, murid berpindah, jadi bolehlah hubungi WhatsApp yang dalam komen admin KMJ AI untuk dia bantu menyelaraskan dari segi contohnya murid berpindah ataupun murid tak lengkap nama muridnya dalam kelas. Dan buat masa ini KMJ AI ni kita ada beberapa modul dalam tu. Yang utama sekali adalah modul KMJ. Yang kedua, kita tambahkan juga dengan modul pengisian amalan baik, yang di mana sebelum ini pengisian amalan baik di negeri Johor tidak mencapai tahap yang kita inginkan, yang di mana murid kita di negeri Johor mencecah hampir 500,000, tapi pengisian amalan baik mungkin tidak sampai 10 to 20% murid. Jadi target kita sejak tahun 2023, pengisian amalan baik sekurang-kurangnya satu murid satu pengisian amalan baik. Jadi bagi memudahkan rakan-rakan guru untuk mengisi amalan baik, yang di mana SSDM melibatkan 17 langkah ataupun step. Jadi kami cuba mencari satu kaedah yang di mana menggunakan KMJ AI ini dalam modul pengisian amalan baik SSDM. InsyaAllah dalam tempoh 10 saat tuan-tuan dan puan-puan dapat mengisi amalan baik murid-murid dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dan kelebihan dalam KMJ AI ini dalam modul pengisian amalan baik, kita boleh mengisi amalan baik secara pukal. Kalau sebelum ini menggunakan SSDM, setiap murid kena isi satu one by one. Tapi dengan adanya KMJ AI ini, pengisian amalan baik lebih ringkas dengan hanya memilih satu kelas. Kalau misalnya satu kelas membuat aktiviti yang sama, dan terus pilih mana-mana amalan baik yang dilakukan dan terus submit. Dan Alhamdulillah dia akan terus generate untuk satu kelas. Ada juga pertanyaan berkaitan dengan kenapa SSDM dan juga KMJ AI ni macam contoh bila diisi amalan baik di KMJ AI, dia tidak terus keluar ke dalam SSDM. Dia ambil masa ya tuan-tuan dan puan. Kita bukan tak nak sync setiap hari. Cuma untuk makluman tuan-tuan dan puan, semenjak kita ada penggunaan modul pengisian amalan baik di KMJ AI, kita dapat pengisian yang amat memberangsangkan, sehingga kan satu hari boleh mencecah sehingga 10,000 pengisian amalan baik. Jadi kalau kita sync setiap hari, dikuatiri dan kita pun boleh lihat juga sistem KPM berkemungkinan besar akan berlaku traffic jam.
Jadi untuk memudahkan pengisian synchronize di antara KMJAI dan juga sistem SSDM di peringkat kementerian, jadi buat masa ini kita optimiskan untuk sebulan sekali kita synckan, dan insyaAllah kita akan tambah baik daripada sebulan sekali, mungkin 2 minggu sekali, dan kita akan berfasa sehingga sistem SSDM KPM mampu menampung pengisian amalan balik negeri Johor yang sangat banyak. Jadi baru kita akan cuba synckan setiap hari. Namun begitu, kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan perlu menyemak untuk pengisian amalan balik itu, boleh maklum pada admin untuk sync secara orang kata by request. Kalau misalnya ada keperluan yang mendesak untuk semakan pengisian amalan baik. Ada juga kita boleh, ada juga argument daripada beberapa guru yang kenapa ditanya kenapa buat satu sistem yang sama, maksudnya nak kena isi di SSDM, nak kena isi di KMJAI. Sebenarnya tiada halangan untuk mengisi sama ada di SSDM ataupun di KMJAI. Cuma untuk KMJAI pengisian amalan baik, kita bertindak untuk memudahkan rakan-rakan guru untuk mengisi amalan baik. Kalau sebelum ini nak mengisi amalan baik perlu buka laptop dan terlupa password. Mostly memang majority terlupa password. Jadi untuk pengisian amalan baik di KMJAI ni kita dah selaraskan dengan mudah menggunakan email ID derima dan kemudian itu ID dia dan kata laluan adalah password huruf kecil PASSWORD. Jadi kalau yang itu pun insyaAllah lah, saya yakin tuan-tuan perempuan insyaAllah takkan lupalah dengan perkara tersebut. Dan ada juga yang bertanyakan soalan seperti kenapa salah laku tidak boleh dimasukkan melalui KMJAI dan akan di-sync ke SSDM. Yang ini memang kita tak boleh laksanakan sebab pengisian amalan baik ni once budak buat amalan baik kita tak perlu verify. Just verify untuk seorang saja. Tapi kalau salah laku dia ada beberapa step dan cycle dia, menyebabkan perlukan verify daripada guru disiplin. Kemudian guru disiplin di-verify pula oleh pengetua ataupun guru besar, kemudian di-verify pula guru kaunseling. Jadi step ni jadi kita tak boleh nak masukkan. Sebab kita lebih pada sini bila kita sebut berkaitan dengan karakter murid Johor, kita lebih menekankan tentang pembentukan karakter yang lebih baik, bukannya kita fokus kepada salah laku. Ya. Dan pasal modul tu insyaAllah kita akan cuba usahakan segera. Dan ada yang bertanya tentang QR code, bagaimana nak generate. Okey, untuk QR code yang generate adalah konsultan, kita tak perlu generate. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, kalau misalnya masa dah download aplikasi, keluar kata kena subscribe, yang itu untuk negeri Johor, makluman tuan-tuan perempuan, untuk negeri Johor bagi tahun 2024, semua murid untuk tahun 2024 diberikan secara wakaf percuma. Wakaf percuma. Okey. Dan untuk memula tahun dah hadapan, murid tahun 1 dan tingkatan 1 saja yang perlu generate QR code yang baru. Yang itu kena berhubung dengan konsultan bagaimana untuk generate lah. Dan kita sedang susun jadual untuk roadshow untuk setiap daerah untuk pengedaran QR code gitu. Okey, Cik Wafi bukan kata selepas taklimat KMJ penyiasat. Ya, betul. Puan Syariah Proton memang kita nak panggil lah taklimat tu. Cuma sekarang ni kita tengah susun jadual sebab ada beberapa kekangan menyebabkan kita tak dapat nak panggil. Sebab nanti kita akan panggil untuk penyeras KMJ secara face to face dan kita akan edarkan stiker QR code tersebut. Sebab masa ini untuk mengatasi berkaitan dengan kekangan ataupun kekurangan dari segi pengetahuan untuk menggunakan MJAI punya apps. Jadi kami buat masa ni kita buat secara online dahulu. InsyaAllah dalam masa dekat kita sedang usahakan Puan Syariah, kita memang kita tak lupa tentang janji tersebut. Cuma ketika ini ada beberapa kekangan yang menyebabkan kita terpaksa tangguh ketika buat masa ini. Sebab kita kalau boleh masa kita buat taklimat bersama penyaras KMJ tu, kita buat semasa modul dah siap dah. Dah ditandatangan oleh Menteri Besar. Jadi kita terang secara menyeluruh. Sebab tak nak nanti kita nak panggil tuan-tuan perempuan berulang-ulang kali sebab kita faham tuan-tuan dan perempuan di sekolah pun banyak beban tugas dan tujuan KMJAI ni pun sebenarnya nak meringankan beban tugas tuan-tuan perempuan. Apatah lagi pengisian amalan baik ni
Untuk maklumat tuan-puan, jemaah Nazir pun dah banyak round di sekolah-sekolah negeri Johor bertanyakan berkaitan dengan amalan baik, berkaitan dengan pengisian amalan baik di bawah SKPM, standard 5, standard 5. Lepas tu ada yang kategori sasiah terpuji, sasiah amat baik apa semua tu. Jadi dia memberikan markah juga untuk sekolah-sekolah tuan-tuan perempuan. Dan insyaAllah kita sedang cuba mencari solusi supaya tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan guru, target kita simple. Meringankan beban tugas guru di samping untuk menambah baik perkara yang sebelumnya. Kalau sebelum ni orang kata excitement untuk mengisi amalan baik tu kurang, tapi kita lihat untuk tahun ni semakin lama semakin banyaklah. Ni terbukti bila kita lihat pencalonan pengawas untuk di peringkat kebangsaan, mostly pengisian amalan baik saya lihat rata-rata murid-murid yang dicalonkan untuk sebagai pengawas di peringkat kebangsaan ni negeri Johor ni, pengisian amalan baik melebihi 3 angka. Jadi itu satu benda yang positif lah. Jadi Teacher Ili, ya insyaAllah kita memang cuba murnikan, cuba jawablah soalan-soalan. Dan untuk kadang-kadang ada yang bertanya di dalam grup Telegram, kita bukan tak boleh jawab, cuma kadang-kadang tak mungkin tu yang bila kami fikir secara elok-eloknya kita buat live macam ni, lebih mudah lah. InsyaAllah kita akan tambah baik dari masa ke semasa. Kalau sebelum ni kita guna Microsoft Teams, sekarang ni kita cuba StreamYard dan YouTube Live. InsyaAllah kalau misalnya ada permintaan yang mungkin nak lebih daripada Google Meet ataupun secara berkelompok, kita akan buat. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru rasa seronok, rasa ini tidak membebankan. Nah, konsep kami di sini ialah kita try to solve the problem, how to solve the problem dalam way forward, move forward ke depan. Kita tak nak lagi ke belakang lagi dah. Kita dah tengok betapa susahnya. Kita nak cuba ringkaskan, permudahkan lagi. Okey, ada yang bertanya berkaitan dengan modul pengisian kehadiran. Okey, modul pengisian kehadiran tu itu adalah salah satu inisiatif juga yang di mana saya maklum tuan-tuan dan puan-puan yang macam bermula sejak 3 bulan lepas pengisian kehadiran dah isi tapi tak lekat-lekat dalam sistem APDM. Kita maklum dan saya pun dah berbincang dengan kementerian dah 5-6 kali dan apa yang kita dapati ada masalah di peringkat kementerian yang sedang cuba menyelesaikan masalah tersebut. Jadi insyaAllah jika kita dapat synckan kehadiran untuk modul kehadiran dengan APDM, bila kita dapat berjaya synckan nanti, tuan-tuan perempuan boleh juga ada satu lagi kaedah, satu lagi cara untuk mengisi kehadiran. Yang di mana mungkin kalau lepas tak lekat, insyaAllah lepas ni akan lekat. Ya Puan Normalah, insyaAllah biar taklimat secara muka memang kita nak buat. Cuma seperti kita maklum tadi, kekangan-kekangan macam guru-guru pun mostly terlibat dengan sekarang ni tengah musim sukan, tengah musim macam-macam musim lah ketika ini. Lepas ni pula yang sekolah menengah tengah dengan trial SPM-nya lagi. Jadi kita mana yang kita boleh cuba kita buat secara online, kita buat online dulu. InsyaAllah kita akan apa-apa tunggu makluman yang kita akan keluarkan surat official bila modul dah berjaya diselesaikan di peringkat kita tinggal peringkat akhir tanda tangan Menteri Besar. Kita akan keluarkan surat official dan kemudian kita akan di situ juga kita akan masukkan jadual perjumpaan bersama taklimat bersama dengan penyelaras-penyelaras supaya penyelaras lebih faham dan lebih jelas tentang pengisiannya. Untuk ada juga soalan yang menyatakan adakah pengisian amalan baik di dalam KMJAI ni hanya penyelaras saja buat? Tidak. Semua guru boleh buat. Ikut SPI tahun 2001, semua guru adalah guru disiplin. Jadi guru-guru kita sekarang ni nak jadi anak-anak kita supaya orang cakap budak-budak Johor ni, karakter murid Johor, perangannya baik-baiklah. Amalan baik ni banyak sangat. Jadi bila dengan macam gitu, kita sedang usahakan yang di mana bila kita lihat, bila kita banyak merekod amalan baik daripada salah laku, insyaAllah budak-budak ni pun, anak-anak kita pun akan makin lama makin baik. Cikgu Ramzah harap sync dengan kalian dapat dibuat sangat cepat. Ya, memang. Bukan saja memudahkan guru, memudahkan juga pada PPD, memudahkan juga pada jabatan. Sebab kami pun memang ada beberapa isu juga dari segi nak pengisian kehadiran ni. Nak kira apa semua. Teacher Ili, insyaAllah kita akan cuba bersemuka. Okey, Cik Mizan, admin QR di peringkat sekolah, guru disiplin atau penyelaras?
Okey, untuk admin QR ni, ini nanti kita akan keluarkan surat. Saya akan bincang dengan penolong pengarah yang akan menguruskan KMJ. Tapi ketika ini untuk QR ini, untuk KRMJI penyelaras ni adalah penyelaras KRMJ. Bila namanya aplikasi KMJI, maknanya penyelarasnya adalah penyelaras KMJ. Tengoklah sekolah nanti penyelaras KMJ tu di kalangan guru disiplin ke atau macam mana. Okey. Jadi saya pun tak berniat nak bercakap panjang sebab Cikgu Fazli mungkin ada lagi beberapa perkara yang ingin disampaikan. Jadi saya mohon rakan-rakan untuk bersama-sama kita cuba jayakan projek kita ini, insya-Allah dengan semangat dan juga semangat berpasukan, semangat kerjasama di antara guru-guru dalam negeri Johor. InsyaAllah kita pasti boleh capai apa yang kita ingin capai kan. Niat kita satu ialah bila kita memudahkan kerja rakan-rakan yang di sekolah, guru-guru boleh buat lagi banyak perkara yang lebih bersesuaian dan lebih boleh mendatangkan orang kata benefit dan manfaat kepada anak-anak murid kita. Jadi Cikgu Fazli, itu je saja setakat ini. Apa-apa pun insyaAllah saya take note beberapa komen dalam ruangan komen ni. Saya akan bincang dengan tim saya, dengan pihak konsultan untuk kita tambah baik insyaAllah. Niat kita adalah untuk memudahkan dan paling penting meringankan beban tugas guru. InsyaAllah itu target kita. Jadi okey, di Kar okey, nanti boleh report pada itulah admin KMJI punya yang buat apps consultant. Cuma macam saya maklum tadi lah isi dalam KMJI kita akan cuba sync selalunya setiap hujung bulan. Macam contoh tuan perempuan dah isi dari 1 Ogos. So kita akan cuba synckan, kita akan synckan pada minggu depan. Bermula minggu depan secara berfasa. Sebab apa saya maklumkan juga bila sekarang ni pengisian amalan baik semakin lama semakin banyak untuk negeri Johor. Jadi kalau kita synckan setiap masa straight forward, sistem KPM akan jam. Tu je saya boleh kata. Jadi kita bila jam tu nanti akan timbul lagi banyak isu. Seperti mana yang kita lihat itulah kehadiran PDM. Kita dah nampak kan sampai ada guru tingkatan, guru kelas salah faham dengan perungkanan HAM. Jadi Shisha Wafijat boleh lah tu. Okey. Jadi insyaAllah nombor telefon saya pun ada. Dalam grup tu kalau saya sempat reply, saya reply lah. Kalau saya tak sempat reply tu maknanya saya tengah uruskan je dah. Cuma saya pun nak menyelesaikan satu isu yang di mana guru-guru lupa password. Banyak sangat tu. Jadi saya boleh sync guna plugin tapi bila guru yang bertanya kenapa rekod tak masuk, itu yang saya jadi pening. Jawab macam itu je. Kalau cakap Cik Wafi cakap macam itu. Kalau apa-apa suruh dia kontak saya, tak masalah. Saya jawab secara terus. Satu je, kita nak ringankan beban tugas guru. Itu je target dia. Okey, jadi itu saja daripada saya. Saya minta maaf ambil masa tuan-tuan dan puan, banyak pula saya bercakap pada malam ini. Jadi saya serahkan semula pada Cikgu Fazli untuk meneruskan sesi ini. Selamat maju jaya rakan-rakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Wafi. So kita akan teruskan kita punya session pada malam ni. Kita akan tengok page ataupun admin punya laman lah. Okay, so bila kita sign in tadi, okay, and then ini adalah paparan yang kita akan nampak nanti. Okay. So untuk dashboard dekat sini memang dah ada ready dashboard. So dashboard ni kita boleh tengok dari segi attendance, kita boleh tengok leaderboard, kita boleh tengok submission history, kita boleh tengok SSDM history, kita boleh track progress. So cikgu-cikgu tak perlu nak buat lagi dah QR apa ataupun cikgu tak perlu nak buat lagi dashboard yang baru. So memang dah ready dalam ni dan cikgu tak perlu nak proses data yang banyak. So memang dah ready everything dalam ni. Okay, so kalau cikgu yang biasa yang buat dashboard, dia tahulah betapa peritnya nak hasilkan satu dashboard. Tapi dalam admin ni kita boleh tengok everything. Okay, pertama sekali yang kita boleh tengok adalah dari segi attendance. Okay, so kalau kita klik attendance, so kita boleh tengok kita boleh tengok paparan dashboard untuk kehadiran.
Okey, dan kita boleh tengok berapa pada hari tersebut, okey, kelas mana yang paling ramai tak hadir. Okey. Contohnya 2 tu ni ada 57 orang kan. So 57 orang tak hadir. Okey. So kita boleh tengok ni total attendees yang hadir. Okey, so berapa ramai student yang hadir, berapa ramai yang tak hadir. Yang ni semua tak hadir sebabnya kita belum key in apa-apa lagi. So dia jadi tidak hadir. Okey. So kita boleh tengok dari sini dan kita boleh tengok by class. Okey, guru-guru kelas kita boleh download dalam bentuk Excel ataupun kita boleh view kelas tersebut. Okey, sekarang kita boleh tengok juga leaderboard. Okey, kat sini yang bestnya leaderboard ni kita boleh tahu yang mana satu top student. Okey, so top student dia akan terpapar di sebelah kanan ni. Okey, pelajar mana yang banyak sekali involve dalam aktiviti sekolah ataupun memberikan involvement dalam aktiviti-aktiviti sekolah, yang mana yang memberikan sasiah yang terbaik di sekolah. So dia akan filter kat sini top student untuk Ogust. Okey, kita boleh filter juga leaderboard kat sini. Okey, kita boleh tengoklah sama ada nak top class Ogust ke, top group Ogust ke. Okey. Dalam masa yang sama, kita boleh tengok top teachers. Okey, top teachers ni maksudnya cikgu mana yang paling kerap menggunakan. Okey. So, pentadbir-pentadbir di sekolah bolehlah berikan ni cadangan je lah mungkin boleh berikan penghargaan kepada cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu yang rajin-rajin yang memberikan sasiah yang baik kepada pelajar yang menggunakan KRMJ AI apa ni. So dia akan terpapar di sini. Kemudian kita boleh tengok juga kelas mana yang terbaik. So selalunya bila kita nak pilih lah kelas-kelas yang terbaik, kadang-kadang cikgu ni cakap kelas tu terbaik, cikgu ni cakap kelas tu terbaik. Tapi sebab kalau ada rubrik, okey, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada rubrik, penilaian secara subjektif, okey, so nanti mungkin berbeza-beza. Tapi dengan adanya top class Ogust ni, kita boleh tahu kelas mana yang paling banyak involve. Okey. Ni contohnya kelas alumni pula yang banyak. Okey. So ni demo account je lah. Okey. So nanti cikgu boleh tengok di bahagian leaderboard ni. Okey, boleh tengok. Dan kemudian kita juga ada top group. So apa beza kelas dengan group ni? So group ni kita boleh groupkan mengikut rumah sukan. Kita boleh groupkan mengikut unit beruniform, persatuan yang mengikut sukan, satu murid satu sukan tu. Okey, so kita boleh groupkan pelajar-pelajar kita ni dan kita boleh tengok group mana yang aktif. Okey, kalau kita asingkan mengikut rumah sukan, kita boleh tengok rumah sukan mana yang paling aktif, yang paling banyak lah yang dapat point. Okey. Kemudian kita boleh juga tengok submission history. Okey. So ini submission history. So submission history ni kita boleh tengok behavior yang telah dimasukkan oleh guru-guru. Okey. Contohnya, okey, yang ini student ni siapa? Okey, Adam Aiman bin Rasman. Okey. Aktiviti dia apa? Okey, ni contohlah check in haji di airport. Okey, contoh. Awarded by ni, kat sini kita boleh tengok cikgu mana yang award pelajar tersebut. Okey. Okey, dalam masa yang sama juga kita boleh tengok cikgu tu dia pakai platform apa? Cikgu tu pakai iPhone ke ataupun cikgu tu pakai Android. Kita boleh nampak. Okey, dan kat sini kita boleh nampak ada status dia. Status dia dah sukses. So maksudnya kat sini dah sync lah. Okey. So itu adalah submission history. Okey, ni pula SSDM history. Okey. So ini SSDM history. So kita boleh nampak amalan baik dia adalah daripada SSDM. Okey. Kemudian pelajar siapa dalam kawasan ni kat mana? Dalam kawasan sekolah ke ataupun luar kawasan sekolah. Okey, nampak tak status dekat sini pending? So pending kat sini maksudnya kita belum synckan lagi dengan SSDM yang dalam
portal KPM tersebut. So masih belum sync lagi. So dia akan pending lah kat sini. Okay. So kalau fail kat sini maksudnya nama dia tak ada dalam APDM. So dia fail lah. Okay. Kalau tidak nanti dia akan keluar sukses. Okay. Kemudian track progress. Okay. So untuk track progress ni kita boleh tengok progress pelajar sampai kat mana. So kita boleh tengok lah. Kita contohnya saya nak tengok kelas 1 pintar read science textbook. Okay. So kita boleh nampak dekat sini. Hurin Nadra, okay, 7%. Okay. Kemudian Nur Adriana Faranisa ni contoh. Okay. Dia dah baca science textbook. Okay, so dari situ kita boleh tengok lah kelas mana yang kita nak. Okay, kita boleh filter dekat sini kelas mana yang kita nak dan kemudian progress apa yang kita nak tengok. Okay, ni kalau ada buat ni ke? Kalau ada buat apa nama segak, pumping. Okay, dia boleh pumping sampai berapa, dia boleh ringkuk tubi separa berapa. Okay, naik turun bangku tu berapa. So kita boleh rekodkan dalam progress ni. Okay, so kita pilih kelas. Dan kemudian kita pilih progress apa yang kita nak. Kemudian klik search. Bila klik search, dia akan buka paparan seperti ini. Okay. Dan ni juga kita boleh print. So, memudahkanlah kalau cikgu-cikgu nak simpan data tersebut. Okay. Itu dari segi track progress. Okay. Dan kemudian kita boleh masuk untuk sertifikat. Okay. Bila masuk sertifikat, dia akan minta kita sign in lagi sekali. Okay. So yang ini, so kita masukkan email admin dan kemudian password. Okay. So dalam penyediaan sijil, okay, untuk memudahkan penyediaan sijil dalam aplikasi admin student QR ni memang dah tersedia dengan sijil. Okay. So kita tinggal nak download sahaja. Okay, kita boleh fetch student list. Okay, student mana yang kita nak bagi sijil. Okay, kat sini juga. Okay, kita boleh configure lah. Kita nak letak logo apa, logo KPM ke, logo sekolah ke, logo TS25 ke. Okay, kalau Microsoft Showcase School tu dia nak letak Microsoft Showcase School pun boleh. Okay, nak tambah tanda tangan guru besar siapa, kita boleh configure dekat sini. Okay, so kita boleh setkan lah perkara-perkara yang kita nak. Kat sini kita nak logo KPM, kita boleh show ataupun kita boleh hide. Okay, kalau hide dia akan kelabu macam ni lah. Okay, ini logo sekolah. Okay, kalau logo kat sini kita ada satu lagi, kita boleh tukar. So kita boleh letakkan signature juga dan kemudian kita nak letakkan certificate tu message tu apa. Okay, kita boleh pilih kat sini ataupun kita boleh custom. So boleh masukkan. So memudahkanlah kat sini. Okay, kita boleh pilih behavior apa yang kita nak. Okay, kalau kita nak semua, kita boleh include all. 447. Semua kita bagi. Okay, so kat sini mudah untuk hasilkan sijil-sijil kita. Okay, so sangat mudah kat situ. Student pun suka dapat sijil nanti. Okay, sekarang kita dah tengok dari segi dashboard dan sekarang saya nak tunjukkan sikit macam mana kita nak manage student yang masuk, student yang keluar, student yang pindah masuk, student yang pindah keluar. Okay, kemudian untuk teachers, macam mana kita nak tambah teachers, macam mana kita nak kita nak hide teachers tersebut. Okay, sekarang kita tengok dulu di bahagian students. Okay, bila kita klik paparan student, so kita akan jumpa semua nama pelajar yang ada di sini dan dia ada banyak page dekat sini lah. So, takkanlah kita nak cari satu persatu, dia agak susah. So, kita boleh search dekat sini. Contohnya saya type nama Adam. Okay, kita boleh nampak dekat sini. Adam Aiman ada, Adam Daniel ada. So, kita pilih kelas mana. Dan pelajar yang kita nak edit, okay, contohnya Adam Aiman ni tak ada lagi contact nombor. So kita boleh klik dekat button yang edit ni. Okay, and then dari sini kita boleh masukkan nombor telefon ke, okay, date join, okay, ataupun contact nombor. Kita boleh masukkan dari sini dan kemudian kita save. Okay, so once dah save dia akan update di dalam pelajar tersebut lah. Okay.
So dia ada juga button delete kat sini. So kalau boleh cikgu-cikgu elakkanlah delete yang ni, sebab kalau kita delete nanti data-data, behavior dia tu nanti dah tak ada. Okay. So kita boleh juga filter by class, okay, dekat sini. Okay, kalau kita nak tengok kelas tu status ada assign ataupun unassigned from class. So mana yang dah tak ada kelas. Okay. Kemudian teachers. Okay, teachers ni ada cikgu yang keluar masuk, ada yang berpindah masuk, ada yang berpindah keluar. Okay, kemudian kita nak assign kepada kelas-kelas. Okay, kita nak make dia sebagai admin. Contohnya, saya nak jadikan Syed Huzaifah ni sebagai admin. So saya klik je dekat sini, make admin. Okay, dia akan tanya dulu. Are you sure you want to promote teacher Syed Huzaifah to school admin? Okay, kalau yes, klik OK. Okay, so nanti Cikgu Syed Huzaifah nanti dia boleh log in guna ID dia untuk access admin panel ni. Okay. So seterusnya kalau kat sini ada cikgu-cikgu baru masuk, kita boleh tambah je new teacher kat sini. Okay, kita namakan nama cikgu tu. Okay, email dia email apa, masukkan ID delima dia. Okay, ni teacher IC. Boleh tulis nombor IC cikgu tu. Kalau tak ada, not available je. Okay, password, kemudian siapkan, kemudian save. Okay. So, untuk teacher IC ni, it's not compulsory. Cikgu-cikgu gunakan IC yang sebenar lah. Okay, not available pun boleh. Nak letakkan nombor IC sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay, dah save. Nanti kita akan create satu cikgu yang baru. So kalau contoh cikgu-cikgu yang ramai masuk, okay, ataupun sekolah-sekolah yang baru subscribe for this one, okay, yang baru nak daftar. So cikgu klik dekat sini import from Excel, okay, download dulu Excel template ni, isi, kemudian upload. So tak perlu nak tambah satu. Kita boleh buat secara pukal. Okay, so contohnya kita tengok activities. Okay. Tadi kita dah tengok macam mana nak manage student dengan teacher. Sekarang kita nak tengok, kita nak manage activities pula. Okay. Seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Okay. Saya patah balik. Okay. Contoh mana tadi? Okay, this one. Okay, ini adalah activities yang kita dah tambahkan. Dia akan keluar dalam paparan seperti ini. Okay, so kita boleh create juga item kita sendiri. Kalau rasa item yang sedia ada dalam sistem tu tidak mencukupi, cikgu boleh klik dekat create item. Okay, so template tu item name ni apa? Okay, so item name ni contohnya contohlah bangun pagi awal contoh. Okay, kemudian weight point ni kita nak bagikan berapa point. Okay, pada point ni. Okay, so contohnya saya letak 2 ataupun mudah 1 lah. Okay, item type ni sama ada normal, okay, untuk aktiviti-aktiviti yang biasa ataupun attendance. Ini adalah untuk kehadiran. Okay, ni parent. So maksudnya parent boleh award juga behavior kepada pelajar kita. Okay, good behavior, parents boleh share juga. Ataupun subject attendance. Subject attendance ni boleh letakkan lah. Okay, sebagai contoh kehadiran satu murid satu sukan, kehadiran co-curriculum, kehadiran perhimpunan, itu contoh lah. Okay, kemudian contoh saya letakkan normal. Okay, team colour ni, okay, kat sini basically hitam. Okay, kat mana yang benda ni akan muncul warna hitam. So, kalau tengok kat sini, ni warna hitam. Kalau cikgu pilih warna biru, dia akan keluar warna biru kat sini. Okay. So pilih, contohnya saya suka warna purple lah. Saya suka warna purple, so saya pilih warna purple. Okay, so nanti dia akan keluar warna purple di bahagian sini, di bahagian paparan apps nanti. Okay, kemudian boleh limit submission, nak limitkan boleh, tak nak limitkan boleh, daily ke yearly ke no limit. Okay, yang ini include kategori ini. Okay, suka untuk saya ingatkan, kalau cikgu-cikgu yang memerlukan behavior ni disingkan ke dalam SSDM, sasiah ni diberikan dalam SSDM,
cikgu wajib memilih di sini. Kalau tak pilih dekat sini, memang bila kita sync nanti dia takkan sync dalam SSDM. Okay, so bila create item, make sure di bahagian SSDM ni kita pilih. Okay, contoh. Saya pilih kerja-kerja mengecat SSDM. So dia include dalam kategori mana? Saya pilih SSDM ni dalam mana tadi, kerja-kerja mengecat. Okay, contohnya kat ni. Okay, nampak tak? Mesti isi di bahagian kategori ni dan juga di bahagian SSDM. Okay, dan kemudian di bahagian bawah ni dia ada tanya, dia ada ni send notification to parent apps. Okay, kalau kita klik dekat sini, okay, so bila pelajar tersebut di-awardkan dengan sasiah tersebut, parents dia akan dapat notification. Kalau tak on ni tak dapat lah. Okay, so once dah siap semua, cikgu boleh save. Okay, so nanti dia akan masuk lah. Nanti boleh check dalam apps, mobile apps tu. Okay, so yang ni paling crucial lah supaya positif attitude tu ataupun sasiah yang terbaik tu direkodkan ataupun kita nak create new item. Okay, sebenarnya kita nak manage kelas. Okay, kita boleh klik manage kelas dekat sini. So kelas-kelas dekat sini, ini kelas-kelas yang ada dalam sekolah tersebut. Okay, so contoh saya nak tengok satu Alia ni, okay, saya boleh view. Okay, kalau saya nak tengok dalam kelas tersebut ada apa, okay, ini paparan dia. Kita nampak nama pelajar dan juga data-data dia lah. Okay, kemudian dia ada edit. Ini kita nak edit nama dia. Okay, kelas 1 Alia. So kita boleh edit kat sini untuk nama dan juga level. Kemudian kita boleh pilih aktif ataupun inaktif. Okay. So yang ni kita boleh pilih tahun lah. Kalau tahun depan dah masuk tahun depan, dia pilih 2025. Okay. Ini ada satu button warna orange ni. Okay. Kalau kita nak transfer all students. So dalam satu Alia tadi, kita ada 4 student, kita nak pindahkan ke mana? Contohnya kita nak pindahkan ke 5 Dahlia. Okay. Kita pilih dan klik transfer. So dah siap transfer kita boleh terus transfer ke 4 student tersebut. Okey, yang ni saya tak transfer lah. Dan dia ada juga button delete. Kalau boleh elakkanlah delete ni. Okey, cikgu boleh edit dekat sini, cikgu boleh pilih inactive. Okey. So kita boleh view kelas tersebut. Okey, daripada sini kita boleh add teacher, kita boleh add student. Okey. Contoh saya add student, kita boleh pilih create new, kita boleh tulis nama pelajar. Contoh lah kemudian nama dia apa? Okey. Panggil dia Mariam contoh lah Yang lain-lain ni optional, nak isi boleh, tak nak isi pun boleh, tak ada masalah. Okey. So kalau dah siap, klik save. Ataupun kita boleh import student. Okey. Kita boleh download Excel template dan kemudian kita boleh upload terus ke semua pelajar kelas tersebut. Ini kalau kita nak transfer student satu persatu, okey, kita boleh tengoklah contoh Alia 5 Dahlia. Kita nak transfer ke mana? Contohnya 6 Jaafar. Kemudian kita submit pun boleh. Yang ini bug update. Kalau kita nak kemas kini data pelajar ni secara pukal, kita boleh pilih ni, kita download dulu dan kemudian kita upload semula. So, daripada sini pun boleh juga kalau kita nak transfer student, pilihlah 2 orang ni. Contohnya 2 orang ni, Benjamin dengan Evelyn ni. So, transfer selected student ke kelas mana pun boleh, tak ada masalah. Memudahkanlah kalau kita nak buat pengurusan kelas. Okay. So, seterusnya kita nak tengok dari segi manage progress. Okay. Yang ini progress yang saya tunjukkan tadi. So kita boleh tambah progress daripada web admin ataupun daripada dalam mobile apps pun boleh. So daripada sini kita boleh nampaklah kelas mana. Okay. Seterusnya groups. Okay. So groups ni
kita boleh setkan sama ada rumah merah, rumah biru, rumah kuning, rumah hijau contoh, ataupun persatuan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay. So kita boleh setkan dengan klik button pada new group. Okay, kita namakanlah contohnya rumah bendahara. Okay, contoh, kemudian save. Okay, so nanti dia akan masuk dan kita boleh add student sahaja. Okay, so kita dah tengok 6 cara untuk manage dekat sini. Okay, kita tinggal lagi iaitu untuk announcement dan juga construct. Okay, sementara tu kepada penonton yang dalam talian, okay, sekejap lagi admin yang lain akan masukkan borang-borang kehadiran. Okay, cikgu boleh isilah borang kehadiran tu sebelum borang kehadiran tersebut ditutup. Okay, nanti saya minta lah admin untuk masukkan borang kehadiran di ruangan live chat. Okay, seterusnya kita tengok announcement. Okay, so announcement ni basically kalau macam cikgu-cikgu mungkin di sekolah gunakan WhatsApp, okay, gunakan Telegram. So kalau kita nak hantar notification tu, kadang-kadang kalau kita letakkan dalam WhatsApp tu dia tak perasan, okay, dia tak perasan message tersebut. So kita boleh hantar melalui app Student QR. So caranya kita klik je create new announcement. Okay, so kita nak hantar kepada siapa? Kepada teachers, kepada student ataupun kepada student. So kalau kepada student nanti parents dia yang akan dapat notification tersebut. So kita masukkan title dia tu, contohnya meeting. Okay, kita letaklah message. Okay, hari ni meeting contoh. Kemudian kita nak send now. Kalau send now, kita pilih kat sini. Status dia yes active. Nanti cikgu akan dapat push notification di telefon bimbit masing-masing. Okay, so memudahkanlah kat sini. Okay, dah siap kita save. Okay, so saya cancel dulu yang ni. Dan yang terakhir kita boleh manage dari segi construct. So ini adalah construct yang ada. Okay, kita boleh add construct dekat sini. Okay, nanti kita boleh tengok. So contohnya PBD PJ tahun 4 dia ada TP1, TP2, TP3, TP4. So kita boleh tambahkan dan kita boleh manage daripada sini. Kalau tak nak kita boleh delete. Kalau tak kita boleh edit ataupun kita boleh add construct dekat sini. Okay, so kita namakan construct kita PBD contoh. Description dia apa, kalau tak nak pun tak apa. So yang ini kita namakan. So TP1 ni TP2. Okay, yang ni TP3. Okay, kemudian kita boleh save changes ataupun kita boleh add item lah sampai TP6. Okay, so sekarang kita dah selesai tengok admin punya panel untuk admin di sekolah nanti. Seperti mana Cikgu Wafi cakap tadi, ni akan diuruskan oleh admin KRMJ AI kan. Okay, itu bergantung kepada sekolah lah. Okay, sekarang yang terakhir saya nak tunjukkan bagaimana semua sasiah-sasiah yang kita dah buat dan kita award kepada student tu, kita nak synckan dengan APDM. Okay, cara dia sangat mudah sebenarnya. Okay, saya tunjukkan dulu. Cikgu boleh buka Chrome cikgu. Okay, cikgu type je Chrome Web Store ni. Okay, so cikgu klik dekat sini Chrome Web Store. Okay, make sure cikgu dah sign in. Kalau tak sign in nanti kita cari tak jumpa. Okay, cikgu type student. Okay, student QR SSDM extension. Okay, cikgu akan nampak paparan seperti ni. Okay, so once dah nampak paparan seperti ni, cikgu klik pada paparan tersebut dan kemudian add to Chrome. Okay, kita continue to install. Okay, kita add extension. So kat mana kita nak cari extension kita tu tadi? Okay, dia akan ada kat sini. Okay, klik kat sini. So nampak tak student QR ni cikgu pinkan siap-siap. So that dia ada kat sini. Okay, so bila kita buka, dia akan minta kita login. Nak login apa kat sini?
Yang ini kita nak login menggunakan admin student QR. Okay. So kat sini kita boleh masukkan admin student QR, kemudian password dia apa, kemudian kita sign in. So bila kita dah sign in, kita akan nampak paparan seperti ni. Okay. Contohlah saya tunjukkan Okay, ni contoh dengan izin daripada SK Parit Penghulu. Okay, kita akan nampak semua yang tengah queue kat sini. Okay. So sebelum kita nak sync kan tu, kita kena buka dulu buka SSDM. Okay, kemudian cikgu-cikgu masuklah apa ID pengguna cikgu dan apa kata laluan SSDM sekolah. Okay, once dah masuk, so cikgu buka dekat SSDM extension ni. Okay, so cikgu saya tak ada access kepada yang ni. So cikgu boleh sign in nanti and then cikgu boleh process all sahaja. Nampak tak? Nanti dia akan baca. Okay. So yang ini kenapa dia fail sebab tadi saya tak sign in. Okay, nanti cikgu sign in, cikgu boleh tengok dia dah berjaya lah. Okay, ni saya stop je. So itu je cara untuk kita nak sync dengan SSDM. Okay. So semudah itu sahaja. So saya harap penerangan saya pada malam ni dapat membantu cikgu-cikgu untuk lebih mudah faham Okay. So saya harap cikgu dapat mengaplikasikan di sekolah dan bantu kepada guru-guru yang lain. Dan rakaman ni available sehingga cikgu-cikgu boleh refer balik nanti. Dan setakat itu saja daripada saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa lebih kurang 1.5 jam session kita pada malam ni. Dan jangan lupa isikan kehadiran cikgu boleh ambil pautan kehadiran di ruangan live chat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.